Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Muka surat 43 ya. Wa amma lafzuhu. Adapun lafaznya, mana lafzul hadis. Selepas isnaduhu ya, sanadnya ataupun perawinya ya. Fa qawluhu sami'tu, aku mendengar, hiya arfa'u siyaghi riwayah, ini setinggi-tinggi ungkapan bagi periwayatan hadis. Summa haddatsana wa akhbarana kaza qalahu al-Khatib al-Baghdadi. Menurut Al-Khatib al-Baghdadi, sirah yang paling tinggi ialah sami'tu. Kemudian haddatsana, akhbarana dan seterusnya ya. Al-Khatib al-Baghdadi pengarang kitab Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah. Dan banyak lagi kitab dia lah. Boleh dikatakan setiap bab daripada bab ulum hadis ada kitab yang dikarang oleh Al-Khatib al-Baghdadi. Sehingga dikatakan kerja Ibn Salah dalam kitabnya Al-Muqaddimah fi Ulumil Hadis yang dianggap sebagai tak tonggak ataupun kitab yang pertama yang menghimpunkan ulum hadis secara sempurna, semuanya daripada sumbangan Al-Khatib al-Baghdadi. Ya, dia hanya meringkaskan setiap kitab, dia jadikan bab di dalam Al-Muqaddimah fi Ulumil Hadis. Ya. Jadi menurut Al-Khatib al-Baghdadi, sami'tu tertinggi. Ya. Ini dalam ilmu apa ni? Ya? Ini dalam ilmu at-tahammul wal adab. Kaedah menanggung hadis dan kaedah menyampaikan hadis. Ya. Menanggung maknanya murid. Menyampaikan guru apabila murid dah jadi guru. Jadi kita ada 8 turukut tahammul dan turukul adab. Yang pertama dia panggil as-sama'. Sami'tu as-sama'. Aku mendengar. Mana guru menyampaikan, murid mendengar. Yang kedua dia panggil qiraah. Iaitulah murid membaca, guru mendengar. Kemudian dia ada ijazah, ada munawalah, ada wijadah, ada wasiyah, ada i'lam, ada 8 semua sekali ya. Boleh rujuk balik ulumul hadis. Jadi sami'tu ini tertinggi ya. Paling tinggi. Memang dia dengar. Maknanya sezaman, setempat, semajlis dan memang dengar hadis. Wa qala Abu Amr bin Salah, Ibn Salah inilah yang menghimpunkan ilmu Khatib al-Baghdadi. Haddatsana wa akhbarana arfa' min sami'tu min jihah iz laysa fi sami'tu dalalatun ala anna syekh rawahu iyah bi khilafihima. Okey, Ibn Salah seolah-olah tidak setuju dengan Khatib. Dia kata haddatsana dan akhbarana lebih tinggi. Itu khilaf ulama lah. Sebab ulama juga khilaf tentang mana yang lebih tinggi di antara sama' dengan qiraah. Guru menyebut, guru yang bercakap dengan guru mendengar daripada murid yang membaca. Ya. Imam Malik dia mendahulukan qiraah di atas sama'. Jumhur memilih sama' berbanding dengan qiraah. Ya. Tapi dua-dua jalan ini mu'tabaratan. Ya, boleh diambil kira. Qauluhu Rasulullah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhtalafa a'immatul hadisi hal yajuzu taghyiru qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau aksuhu. Boleh ke imam-imam hadis tukar qala Nabi kepada qala Rasulullah.
sallallahu alaihi wasallam ataupun sebaliknya. فقال أبو عمار ابن الصلاح الظاهر أنه لا يجوز وإن جازت الرواية بالمعنى لاختلاف معنى النبوة والرسالة. قال والصواب والله أعلم جوازه لأنه لا يختلف به هنا معنى وهذا مذهب أحمد وحماد والخطيب. Ialah ada ulama yang ketat. Kalau sahabat kata qala Rasulullah, jangan ditukar kepada qala Nabi. Kalau sahabat kata qala Nabi, jangan ditukar kepada qala Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ibnu Salah kata sebenarnya harus, tak ada beza pada segi makna. Ini mazhab kibarul a'immah, Imam Ahmad bin Hanbal, Hamad bin Salamah dan Khatib al-Baghdadi juga. Okey, ini masih lagi berkenaan dengan lafaz, ya, maaf. Lafaz bukan saja matan tapi kalimat. Ini gharib, ilmu gharibul hadis. Lafzu innama lil hasri inda jumhuril lughawiyyin wal usuliyyin wa ghairihim. Innama hasar. Hasar ataupun qasar. Ini ilmu dalam balaghah. Hasar maknanya kepung. Kalau kita kata al-a'malu binniyat, itu ghaira mahsurah, tidak terkepung. Maksudnya al-a'malu binniyat wal a'malu bi ghairi niyat. Amalan boleh berlaku dengan niat, amalan juga boleh berlaku tanpa niat. Tapi bila kata innamal a'malu binniyat, amalan hanya dengan niat. Tidak ada amalan tanpa niat. Ya? Jadi hasar dia panggil. Fatusbitul hukma fil mazkur. Jadi hukum yang disebut itu sah ataupun ditetapkan. Wa tanfihi amma adahu, menafikan yang lain. Maksudnya hanya amalan dengan niat. Tidak ada amalan tanpa niat. Walakin nafyahu amma adahu bimuqtada mawdu'iha. Cuma penafian yang lain daripadanya itu berdasarkan kepada tajuk. Yang tengok tajuk juga sebenarnya, ya. Au huwa min tariqil mafhum wa fihi bahs. Ataupun dengan cara mafhum mukhalafah dipanggil, ya. Tak apalah ni. Apa ni? Kita faham secara umum sahaja. Wahya taqtadi al-hasr al-mutlaq wal-muqayyad. ويفهم ذلك بالقرائن والسياق فإن دل السياق والمقصود من الكلام على الحصر في شيء مخصوص فقل به وإلا فاحمله على الإطلاق. Ini pun tinggal, ya. Kita tengok muka surat 43, ya. 44, maaf. Wan-niyyatu. Okey, satu lagi perkataan yang perlu disyarahkan, an-niyyah. Bitasydidil ya alal masyhur wa hukiya takhfifuh. Ada kata an-niyyatu, ada juga pendapat yang lemah kata an-niyyatu. An-niyyatu apa dia? Wahiyal qasdu. Dia adalah bertujuan. Wa huwa azmul qalbi ala syai', keazaman hati untuk melakukan sesuatu. Wal muradu huna al-azmu ala al-fi'li taqarruban ila Allah Ta'ala, ya. Maksud di sini ialah azam untuk melakukan sesuatu bagi tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Wal hajru fil lughati at-tark. Al hajru lughatan at-tark, ya, meninggalkan. Wa huwa tarkul watani wa ghairihi huna. Di sini meninggalkan negeri ataupun lain. Wa qawluhu faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Al-qa'idatu inda ahli al-arabiyyah al-mutaqarrirah anna syarta wal jazaa'a wal mubtada'a wal khabara la budda an yataghayyara. Wa ha huna waqa al-ittihad fi qawli faman kanat hijratuhu ila akhirih. فلا بد أن يقدر له شيء وهو فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا. Dia kata
dalam ilmu bahasa Arab, syarat dengan jawab syarat, mubtada dengan khabar itu mesti berbeza. Yalah, kalau kita kata Muhammad berjalan, itu baru betul. Kalau Muhammad itu Muhammad, macam mana gitu? Tak jadi ayat, tidak dipahami. Jadi di sini dikata siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Jadi tak ada makna tidak mengikut apa yang sepatutnya apabila sesuatu itu mubtada dan khabar, ataupun syarat dan jawab syarat, syarat dan jazak dia panggil, ya. Jazak ataupun jawab syarat mesti berbeza. Jadi kena takdir. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli niyatan wa qasda. Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul dari segi niat dan qasad, maka hijrahnya kepada Rasul dari segi hukum dan syarak. Jadi siapa yang niat hijrahnya kerana Allah dan Rasul, maka hukum dan syarak, maka hijrahnya ialah hijrah syarak, hijrah syar'iyah dipanggil, hijrah yang dikehendaki oleh syarak, hijrah hukmiyah, hijrah yang menurut hukum syarak. Wa waqa'atil hijratu fil Islam ala awjuh. Dalam Islam ada beberapa makna kepada istilah hijrah. Yang pertamanya ilal habasyah indama azal kufarus sahabah. Pertamanya bila disebut hijrah, maka dipahami bahawa hijrah ke Habasyah apabila orang kafir menyakitkan orang Islam di Mekah, terutamanya golongan mustada'afin. Kemudian min Makkah ilal Madinah, hijrah, dan inilah yang dimaksudkan di sini, hijrah daripada Mekah ke Madinah. Yang ketiga, hijratul qabaili ila Rasulullah SAW, hijrahnya kabilah-kabilah bertemu Nabi SAW sepanjang boleh katakan 10 tahun lah selepas hijrahnya Nabi SAW. Tapi kemuncaknya pada tahun 9 dikenali sebagai Amul Wufud, tahun kedatangan tetamu-tetamu ataupun kabilah-kabilah kepada Nabi SAW. Ar-rabi'atu hijratu man aslama min Makkah liya'tiya ila Nabi SAW thumma yarji'a ilaiha. Hijrah orang Islam daripada Mekah untuk datang Nabi kemudian pulang semula ke Mekah. Ini istimewa kerana menurut perjanjian antara Nabi SAW dan Quraisy dalam peristiwa Sulh Hudaibiyah. Ya. Mana-mana orang Mekah yang datang ke Madinah mesti dipulangkan semula ke Mekah. Kemudian yang kelima ni hijrah dari segi makna asal dan juga dengan makna yang umum. Kali ini bukan lagi hijrah tempat, tetapi lebih kepada hijrah kelakuan dan akhlak. Ini hijrah dalam ilmu tasawuf. Hijratu ma nahallahu anhu. Ya, hijrah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Wa ma'na al-hadisi wa hukmu yatanawalul jami'. Hadis ini meliputi semua ini. Ghaira anna al-hadis warada ala sabab. Tetapi hadis kita ni ada sebab. Nanti kita akan tengok apa sababul wurudil hadis, dan dia merujuk kepada hadis hijrah daripada Mekah ke Madinah. Wal ibratu bi umumil lafzi. Tapi macam biasa bila ada sebab tidaklah mengkhususkan pelajaran, ya, tidak mengkhususkan hadis kepada sebab sahaja. Pelajaran diambil daripada lafaz yang umum, bukan daripada sebab yang khusus. Ini kita dah belajar dalam ilmu sababul nuzul dan juga sababul wurud. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man kanat hijratuhu ila dunya. Ad-dunya bi dhammid dal ala al-mashhur wa haka Ibnu Qutaibah wa ghairuhu kasraha wa jam'uha duna, ya. Jadi ad-dunya baca dia, ya. Ibnu Qutaibah kata ad-dunya, jamak dia duna, ad-dunya duna. Ka kubra kubar, min danautu, daripada perkataan danautu, aku
Iqtarabtu, aku menghampiri, ya. Lidunuwiha, likurbiha, kerana hampir. Wasabkiha ad-daral akhirah, dan dia mendahulu negeri akhirat. Negeri akhirat baik, jauh. Negeri ini, negeri dunia, qarib ataupun dani, ya, dekat. Lidunuwiha, likurbiha, kerana dihampiri, ya. Itu namakan ad-dunia. Wa yunsabu ilaiha dunyawiyun. Nasabnya ataupun nisbahnya ialah duniawi ataupun dunyi, dunyiyun. Tapi itu payah sebutlah dan tidak masyhur. Wa qala al-Jauhari dalam kamusnya dunyawi, ada mad. Kemudian muka surat seterusnya, wa fi haqiqatiha qawlani, ya. Wa fi haqiqatiha qawlani. Pada hakikatnya ada dua pendapat lil mutakallimin, ya, bagi ahli kalam. Hakikat hijrah menurut ahli kalam ada dua. Ahaduhuma ma alal ardi ma'al jawi wal hawa. Wasani, bukan hijrah ni, dunia masalah, ya. Dunia ialah apa yang ada di atas muka bumi. Termasuklah udara, termasuklah angin. Wasan mutakallimin ni golongan falsafah lah, yang cuba mentakrifkan, mendefinisikan semua benda. Tak apalah. Kullul makhluqat minal jawahir wal a'rad. Semua makhluk, sama ada jawahir, maknanya zat tu, ataupun a'rad, sifat-sifat yang mendatang, qabla daril akhirah, sebelum negeri akhirat, maka itu dunia. Wahwal adhar, ini nampak lebih jelas, ya. Wa qaluhu dunya maksurun ghairu munawwanin al masyhur. Dunia, jangan baca dunian, dunia. Wa huwa allazi ja'at bihi riwayah pun dunia, ya, tak ada dunian. Wa yajuzu fi lughatin gharibah tanwinuha. Cuma ada bahasa pelik, bahasa yang jarang digunakan, yang tidak masyhur, sebut dunian. Wa rawa Ibn al-Arabi bait al-Ajjaj fi jam'i dunya talama qad anat, ya. Dunia yang telah panjang, dunia yang telah lama, yang panjang, yang memenatkan. Dia kata bitanwin, dunian dibaca. Tapi masyhurnya tidak ada tanwin, ya. Awi mura'atin yatazawwajuha ayankihuha kama jaa fi riwayatil ukhra. Wa qad tusta'malu bi ma'na al-iqtirani bisyai', ya. Wa minhu ta'ala wa zawwajnaha bi hurin 'ain, ya. Jadi yatazawwajuha dengan makna yankihuha, ya. Tapi kadang-kadang datang dengan makna iktiran, maksudnya diregukan. Wa zawwajnahum bihurin 'ain. Kami kahwinkan mereka dengan hurun 'ain, dengan bidadari syurga. Dia bukan kahwin, tapi qarannahum, kami regukan mereka, ya. Wa qala Mujahid ankahnahum, tetap mengahwini juga walaupun di syurga. Fa in qila kaifa dzukiratil mar'ah ma'ad dunya ma'annaha dakhilatun fiha. Kenapa disebut perempuan sedangkan perempuan pun dunia? Fal jawabu annahu jaa anna sabab hadzal hadis. Okey. Kerana memang hadis ini didatangkan kerana perempuan, kisah perempuan. Anna rajulan hajara min Makkah ila al-Madinati liyatazawwaj imra'atan tusamma Qais. La liqasdi fadilatil hijrah. Ada seorang, dia berhijrah untuk kahwin seorang perempuan nama Qais. Bukan tujuan mencari kelebihan hijrah. Faqila lahu muhajir Qais. Jadi dinamakan orang ini muhajir Qais. Walihada khussa zikrul mar'ah. Jadi dikhususkan sebut nama perempuan. Wa in kanat a'zama asbabid dunya. Ya, sekalipun perempuan sebenarnya ialah sebesar-besar dunia. Walihada qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala inna dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia seronok, sebaik-baik keseronokan
ialah perempuan yang baik. Fal ghalibu annaha syarru mata'id dunya duna sa'iri ma yunwa bihi al-hijratu min afradil a'radid dunyawiyyah wa lihadza qala ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijali minan nisa'i. Kebiasaannya pula perempuan ialah seburuk-buruk mata benda dunia. Ini berdasarkan hadis dia kata, ya. Hadis ni dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ma taraktu ba'di fitnah. Aku tidak tinggalkan selepasku satu fitnah. Ia adarru yang lebih mendatang mudarat ala rijali kepada lelaki minan nisa'i daripada perempuan, ya. وقد صنف الإمام أبو الفرج بن الجوزي وغيره أسباب الحديث كما صنف الواحدي وغيره أسباب النزول والله أعلم. Okay. Jadi ilmu ni orang panggil ilmu sababul wurud ataupun sababul hadis, ya. Sababul hadis ni kita dah belajar panjang. Tuan kita sebut ringkas je. Antara pengarahnya ialah Ibnul Jauzi, ya. Sebagaimana sebab nuzul juga yang ditulis oleh Al-Wahidi dan lain-lain. Wa qad yujabu aidan bi anna al-mar'ata la yalzamu dukhuluha fi hadhihi as-sighah li anna lafdhata dunya nakirah wa hiya la ta'ummu fil isbat fala tadkhulu al-mar'atu fiha wa qad yakunu dhikruha min babi tanbih ala ziyadati at-tahdhir minha ka dhikril khas ba'da al-'am. Okey, ada kata memang perempuan tak masuk dalam dunia. Dunia ni nakirah di sini, ya. Jadi tak masuk dalam perempuan lain. Tapi ada juga yang kata ni yang sebenarnya, ya. Dia ni daripada melebihkan ingatan tentang perempuan daripada dunia-dunia lain. Jadi dia seperti sebutan khas lepas umum. Memang dia sebahagian dunia. Tapi dia lebih khusus. Disebut khusus kerana kepentingannya ataupun kerana bahayanya yang lebih. Ataupun kerana istimewa dia berbanding dengan dunia yang lain. Kama zakar fama fi dzikri Jibril wa Mikail ba'da al-malaikah, ya. Allahumma rabba Jibril, Allahumma rabba Jibril wa rabba Mikail wa rabba. Kita sebut nama Jibril khusus, Mikail khusus, sedangkan dia dah termasuk dalam malaikat yang disebut umum. Wa dzikri salatil wusta ba'da salawat, hafizu 'ala salawat was salatil wusta. As-salatul wusta dah masuk dalam as-salawat. Wa dzikru Muhammadin wa Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa. Ini dalam Quran juga, ba'da an-nabiyyin wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Tiba-tiba disebut nama-nama tertentu yang sebenarnya mereka pun termasuk dalam nabiyyin. Maka ini orang panggil zikrul khas ba'da al-'am. Wa laysa minhu an-nakhlu war-rumanu ba'da zikril fakihah. Wa in kana qad ghalata ba'du an-nasi fihi fa'addahu minhu li'anna fakihah nakirah fi siyaqil isbat fala ta'um. Tak apalah, ni tinggal, ya. Okey, habis dah lafaz ataupun perkataan ataupun gharibul hadis. Sekarang kita masuk ke satu lagi. Lepas rawi, lafaz. Sekarang kita masuk kepada makna, ya, ataupun syarah. Innamal a'malu binniyat la budda fihi min idmarin wala jaiza an yakuna al-mudmar wujuduha li wujudil amali wala niyyata fata'ayyana an yakuna al-mudmar as-sihhah awil kamal, ya. Wa taqdiru sihhati alzam. Faham ke ni? Jadi dia kata mesti takdir sesuatu, ya. Innamal a'malu binniyat. Kita ada dua pilihan untuk takdir. Innama sihhatul a'mali binniyat ataupun innama kamalul a'mali binniyat. Sesungguhnya sihhatul a'mal. Sah amalan dengan niat ataupun sempurna amalan dengan niat. Itu melahirkan hukum berbeza. Kalau kita kata sesungguhnya sah sesuatu amalan dengan niat, maka niat adalah wajib. Kalau kita kata innama kamalul a'mali binniyat, itu maknanya niat hanyalah sunat kerana dia kesempurnaan. Jadi wa taqdiru sihhati alzam, dia kata takdirkan sihah kepada amalan itu lebih patut
dan lebih wajib. Li'annahu aqrabu ila khuturihi bizihni khuturuhu fi zihni indal itlaq. Jadi ini yang lebih dekat dengan fikiran kita, yang terlintas di kepahaman dan pemikiran kita. Orang tak kata sesungguhnya kesempurnaan, tetapi sesungguhnya keabsahan ataupun kesahan, ya. Falhamlu alaihi aula, maka ditanggung kepadanya lebih patut, iaitulah perkara yang lebih dekat dengan lintasan fikiran kepahaman kita. Waqad yuqaddirunahu bil i'tibar, yani innama i'tibarul a'mali bin niyat, ya, sesungguhnya diambil kira amalan dengan niatnya. Wa qurbu zalika bimisli ka qaulihim innamal mulku birrijal ay qawamuhu wa wujuduh, ya. Wa innamal rijalu bil mal wa innamal ra'iyatu bil adl wa kullu zalika yuradu bihi anna qawama hadhihi al asya', ya. Wa innamal mulku birrijal, sesungguhnya kerajaan dengan lelaki. Maksudnya tegak dengan lelaki. Kalau perempuan tak kuat untuk memegang kerajaan. Innamal rijalu bil mal, lelaki mesti ada harta. Kalau tak ada harta, jawabnya tak ada kelakian. Wa innamal ra'iyatu bil adli, rakyat dengan keadilan. Jadi rakyat tegak, rakyat sempurna bila berlakunya keadilan. Wa ala taqdiri idmari sihah awil kamal waqa ikhtilaful fuqaha. Jadi tengok tu. Oleh kerana mereka berbeza mentakdirkan di sini, idmar di sini iaitu dengan mana takdir, ya. Kita apa yang ada dalam dhamir, apa yang ada dalam hati. Jadi nak kata sihhatul a'mal ke ataupun kamalul a'mal, ini yang berbeza mazhab fuqaha. Fa hazab asy-Syafi'i wal jumhur ila takrir as-sihah. Imam Syafi'i dan jumhur, mana Imam Malik dan juga Imam Ahmad, kata sihhatul a'mal. Wa dhahaba Abu Hanifah wa man wafaqahu ila takdiril kamal. Abu Hanifah dia kata innama kamalul a'mali, ya. Faqaddara ba'dul muhaddisin al-qabul. Ada kata innama qabulul a'mal, diterima amalan, ya. Beza tu sihhatul amal dengan qabul amal. Kalau sihhatul amal ini hanya pada fuqaha. Amalan dia sah pada fuqaha. Fuqaha boleh menentukan sah ataupun batal. Tapi kalau qabul, ini bukan lagi fuqaha, ini indallah, di sisi Allah, ya. Wa huwa raji'un ila sawabil akhirah. Jadi ini merujuk pada pahala. Pahala itu di luar kuasa fuqaha lah. Wa huwa murattabun ala sihhah wal kamal. Dia lain cerita, qabul ni apabila amalan itu sah, apabila amalan itu sempurna, maka berlakulah qabul. Tapi ada juga muhaddisi yang selain dari fuqaha, mereka takdirkan demikian. Wa qad tanfaqu sihhah anil qabul bin nisbati ila ahkamid dunya faqat. Jadi kadang-kadang amalan itu sah tapi tidak diterima. Itu berlaku dalam amalan dunia, ya. Ataupun al-a'malu tutlaqu 'alal jawarihi wal qulub. Amalan itu merujuk kepada amalan anggota ataupun amalan hati. Amalan a'malul jawarih ataupun a'malul qulub. Qawlan kana al-amalu aw fi'lan. Kadang-kadang amalan itu berbentuk kataan lidah ataupun fi'lan, kelakuan anggota. Lakin al-asbaqa ila al-fahmi takhsisu bil jawarih. Tapi di sini yang kita faham segeranya ialah ini anggota. Innamal a'malu ay a'malul jawarihi, ya. Binniyah, niyah tu hati. Lakin fi syar'iyat fahuwa yusta'malu fihima. Dari segi penggunaan dalam syarak, digunakan keduanya. Digunakan untuk amalan anggota dan digunakan juga untuk amalan hati. Fa yuqalu a'malul qulub a'malul jawarih wa khassasa ba'duhum a'malal jawarih a'mala al-jawarih bima adal qaul. Ada kata ini anggota saja, tak masuk kataan wa ghalat. Ini lagi salah. Dittifaqihim ala anna al-lisana jarihah. Lidah pun adalah anggota. Wal qawlu amaluhu. Amalan dia ialah bercakap.
Na'am yusta'malu al-qawlu wal 'amalu fi ma'rid at-taqabul amma anna al-qawla la yusamma 'amalan fala. Betul lah, amalan kadang-kadang dilawankan dengan perkataan. Tapi nak kata perkataan bukan amalan, itu tidak, ya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Bagi setiap orang akan dapat apa yang dia niatkan. Muqtadahu anna man nawa syai'an yahsulu lahu wa ma lam yanwihi la yahsulu lahu. Okey, maksudnya siapa yang berniat sesuatu dia akan dapat benda itu. Siapa yang tidak berniat benda itu dia tak akan dapat benda itu. Walihadza 'azzamu hadzal hadis. Inilah punca hadis ini diagungkan. Wa ja'aluhu dakhilan fi thulusil ilmi aw nisbih. Ada yang kata 1/3 ilmu, ada yang kata 1/2 ilmu. Wal muradu bil husul wa adamihi bin nisbati ila syar'i. Jadi maksud dapat ni dapat pada syarak. Wa illa fal amalu qad hasal. Amalan mungkin dah berlaku, tapi syarak mengambil kiranya ataupun tidak, sah ataupun batal, makbul ataupun mardud. Lakinnahu ghairu mu'tadin bihi, ya. Amalan tu berlaku, sembahyang berlaku, puasa berlaku, tapi tanpa niat tidak diambil kira, ya. Ghairu mu'tadin bihi, tidak diambil kira. Wasiyakul hadis yadullu alaihi. Hujung hadis tu membuktikan hijrah. Man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Hijrah berlaku. Cuma tak ambil kira, ya. Pahala tak ada. Awi mura'atin yatazawajah fa hijratuhu. Hijrah berlaku. Ila ma hajara ilaih. Jadi maksudkan bukan dia tak dapat kelakuan itu berlaku. Perlu ada masa habis, duit banyak habis. Tapi dari segi iktibar, dia ambil kira, dibilang, itu tidak. Fa in qila fama faidatu zikri sani ba'da al-awwal. Kenapa wa innama likulli imri'in ma nawa? Tak cukup ke innamal a'malu binniyat? Kenapa mesti wa innama likulli imri'in ma nawa? Kenapa disebut demikian? Faidatuhu ishtiratu ta'yinil manwi. Jadi kena tentukan apa yang diniatkan. Dia bukan niat saja, tapi tentukan apa yang dia niatkan. Faman kana alaihi salatun maqdiyah la yakfi an yuwi salatul faitah. Kalau dia nak sembahyang qada, sebut qada. Jangan dia niat sembahyang yang luput. Balla budda an yanwi kaunahu zuhran. Kemudian kena niat lagi, tentu. Sembahyang zuhur ke, asar ke, ni ta'yin orang bagi. Walaula lafzu tsani laqtada al-awwal sihhatan niyyati bila ta'yin. Kalau tak ada lafaz yang kedua, wa innama likulli imri'in ma nawa, ada bahagian pertama saja innamal a'malu binniyat, maka niat tidak perlu ta'yin. Tak perlu tentukan zuhur ke, asar ke, fardu ke, sunat ke, imam ke, makmum ke, adak ke, qada ke, ditunaikan ataupun dilakukan secara tunai dalam waktu kalau sembahyang, ataupun dilakukan secara qada. Wa kaunu hadzal hadis usul ilm. Kenapa hadis ni disebut 1/3 ilmu? Ni Imam Syafi'i kita sebut, Imam Ahmad pun sebut. Qala al-Baihaqi wa ghairuhu ma'nahu anna kasbal 'abdi biqalbihi wa lisanihi wa jarhihi. Imam Baihaqi mempertahankan perkataan ini daripada pihak Imam Syafi'i. Dia kata usaha hamba boleh 3. Usaha dengan hati, usaha dengan lidah, usaha dengan anggota, ya, ataupun a'malul qulub, a'malul lisan, a'malul jawarih. Fanniyatu ahadu aqsamiha salasah wa arjahuha. Jadi niat 1/3 dan dia paling kuat. Li'annaha takunu ibadatan bi'infiradiha. Kerana niat itu sendiri ibadat. Dia sendiri, tanpa amalan pun dia dah ibadat. Bikhilafil qismainil akharain. Berbeza dengan 2 bahagian yang terakhir. Walihadza kanat niyyatul mu'mini khairan min amalihi. Ya, niat orang beriman lebih baik daripada amalannya. Li'anna al-qawla wal-amala yadkhuluhumal fasad. Perkataan, amalan boleh berlaku kerosakan dengan riak dan umpamanya.
bi khilafin niyah. Ya, niat tidak diganggu oleh kerosakan. Ialah kalau dia niat saja. Niat untuk buat baik, ya. Tak sempat beramal ataupun terhalang, dia dah dapat pahala. Tak rosak niat itu. Tapi kalau dia buat tak semestinya betul. Kadang-kadang ada riak pula. Jadi niat kadang-kadang lebih baik daripada amalan. Ya. Kalaulah amalan itu tersangkut, tak dapat buat, maka japatnya pahala dah dapat. Ya. Ini musim sekarang ni, pandemik COVID, ya, banyak benda yang terhalang. Jadi kena memperbanyakkan a'malun niat, dia panggil a'malul qulub, amalan hati, ya. Iaitulah niat. Wa tadkhulu niyyatu fil wudu' wal ightisal wat tayammum salah wa anwa'iha waz zakah was siyam wal i'tikaf wal hajj wat talaq. Tengok ni, ini yang dikatakan niat masuk dalam 70 bab. Yang dimaksudkannya bukan bilangan, tetapi banyak, ya. Jadi tengok, wuduk kena niat, mandi kena niat, tayamum kena niat, sembahyang dengan segala jenisnya ada niat, zakat, puasa, iktikaf, haji, cerai, khalaq, itik, bebas hamba, kitabah, buat perjanjian dengan secara bertulis dengan hamba untuk dibebaskan, hamba mukatab, ya, mukatabah, wa tadbir wal ibra', tadbir pun kisah hamba juga, ya. Hamba kita niat kalau kita mati, dia merdeka, dia panggil tadbir ataupun idbar, dilewatkan sehingga sampai mati. Wal ibra' wal zihar wa nahwiha, semua tu ada niat. Bija'lil kinayati kas-sarih wa kadzalika fil bai', dalam jual beli pun ada niat. Wal ijarah, menyewa. Wasairul muamalat, yang dibuat kaedah al-ibratu bil mabani, bil ma'ani la bil mabani, yang diambil kira ialah makna, maknanya niat, bukannya lafaz lidah. Kalau seorang tu dia kata, aku jual kepada engkau rumah ini, kena bayar tiap-tiap bulan RM100. Disebut jual, tapi tu tak panggil jual, tu sewa. Maka diambil kira niat, bukan diambil lafaz. Wasairil muamalat wal raj'ah wal waqaf wal hibah wa kinayati lafzi talaq wa ghairiha indama yakul kinayatuha ma'niyah kas-sarih. Tak apalah, ni semua ceritanya bab-bab yang masuk niat di dalamnya, ya. Kemudian yang terakhir, ya, kita ada rawi, kita ada lafaz, kita ada ma'ani. Yang keempat, tuan kita janji bahawa dia akan bincang tentang hukum. Ini yang sebenarnya yang kita cari, ya. Ahkam mustanbatah min hadzal hadis. Fa'lam anna niyyata fi jami' ibadat. Ahkam, okey. Wa amma ma yata'allaqu bi ahkamihi, hukum. Fa'lam anna niyyata fi jami'il ibadat takunu bil qalbi kama sabaqa, ya. Jadi niat dengan hati, bukan dengan lidah. Wa yustahabbu an yatalafadha ma'a dhalika bilisan. Ini mazhab kita Syafi'i, ya. Digalakkan berlafaz. Fa ini iktasara 'alal qalbi kafahu. Tapi kalau berpada dengan hati tanpa lafaz, sah, cukup, sempurna dah. Wa ini iktasara 'alal lisan fala. Tapi kalau berlafaz saja tanpa niat, itu wasak. Jadi kena hati-hati. Jangan ingat lafaz tu niat. Lafaz bukan niat. Niat ialah hati. Lafaz ialah lidah. Kalau berpada dengan niat saja cukup, sempurna. Tapi kalau berpada dengan lidah saja lafaz tanpa niat, itu tak sah. Wa an Syafi'i qaulun dha'ifun gharib
annahu yakfihi fi zakah al-lafzu. Cuma ada juga riwayat daripada Imam Syafi'i, tapi perkataan tu betul ke Imam Syafi'i yang kata, dia kata dalam bab zakat cukup lafaz, li'annaha tushbihud duyun. Tak perlu niat, macam hutang. Hutang dibayar, tiba-tiba kita lupa niat. Jawabnya tak sah, kena bayar semula. Bukan? Itu kira antara perkara yang tidak perlu diniatkan. Zakat lain. Zakat kena niat. Ada kata zakat tak perlu niat. Walihadza yajuzu taqdimuha qabla waqtiha. Harus diberi sebelum waktu. Wa ya'khudhuha sultanu qahran. Dan sultan boleh ambil secara paksa. Walihadza qala al-Auza'i la tajibu niyyatu fi zakat. Imam Auza'i pun berpendapat demikian, ya. Zakat tak perlu niat. Niat macam mana? Sultan dah ambil secara paksa, kita tak ada niat. Ataupun kita bayar sebelum masuk waktu zakat. Niat macam mana? Sedangkan niat ketika masuk waktu ataupun ketika memulakan kelakuan. Al-qasdul muqtarinu bil fi'li. Wa qala Abu Abdullah bin Zubairi min mutaqaddimi ashab Syafi'i yushtaratu fi niyyati as-salah niyyatul qalb wa lafzul lisan wa huwa ghalat. Ada yang mensyaratkan, Az-Zubairi, dia mensyaratkan talafuz. Ini salah. Lafaz tidak syarat. Itu hanya diharuskan ataupun digalakkan. Walau jara ala lisani syai'un fi qalbi ghairu fa'tibarul qalbi. Kalau lidahnya kata sesuatu, contohnya lidah dia kata nawaitu salat az-zuhri, sedangkan dia sembahyang asar, dalam hatinya asar, lidahnya sebut zuhur, tak ada masalah, ya, dia ambil kira hati. Wa fi ishtirati idafati al-ibadati ila Allah li sihhati an-niyyati khilaf wal i'tibaru bil qalbi qala al-jumhur la yushtarat lakin yustahab wa syarataha Abu al-Abbas wa ghairuhu wa yanbaghi liman arada syai'an min at-ta'at an yastahdira an-niyyah fayanwi biha wajha Allah Ta'ala, ya. Jadi niat akhir sekalinya ialah kerana Allah, ya. Jadi sesiapa yang ingin melakukan ketaatan, dia kena hadirkan niat. Maksud hadirkan niat ialah mestilah ikhlas kerana Allah. Wa hal yushtaratu dhalika awwala kulli amalin? Adakah disyaratkan itu berlaku di awal setiap amalan? Wa in qalla wa takarrara fi'lu, sekalipun sedikit kecil ataupun berulang, muqarinan li awwalil amal muttasilan bihi, kadang-kadang bersambung dengan amalan, ishtaratuhu ba'du. Ada sebahagian kata mesti. Wa syarata ba'dhum dhalika fi awwal amal. Ini contoh apa? Inilah contoh macam sembahyang tarawih sambung-sambung ataupun puasa Ramadan setiap hari. Wala ishtaratu idza wal yakfi an yanwi awwala kulli amali. Amalan yang pertama saja. Kalau puasa hari pertama. Wala yushtaratu tikraruha fima ba'd, tak perlu diulang. Wala muqaranatiha wala ittisal. Wa syarata ba'dhum muqaranah dun ittisal. Wa syarata ba'dhum ittisal wa huwa akhafu min al-muqaranah, ya. Wa kullu hadhihi al-madhahib raji'atun ila anna niyyata juz'un min al-ibadah am syartun li sihhatiha. Okey. Perbezaan pendapat ini berdasarkan adakah niat juzuk daripada ibadat, maksud niat adalah rukun, ataupun niat hanyalah syarat sah. Kita tahu beza. Rukun wajib, syarat sah pun wajib. Tapi syarat ialah di luar sesuatu. Rukun ialah di dalam sesuatu. Wa mazhabul jumhur annaha juz'un minhu. Maksudlah mazhab kita Syafi'i, ya, rukun. Niat adalah rukun. Wali ashabi Syafi'i wajhun annaha syarat. Cuma ada juga dalam mazhab Syafi'i yang kata dia hanyalah syarat. Maksudnya dia boleh dilakukan sebelum. Wa syartu la yajibu muqaranatuh. Kalau syarat tak wajib beriringan dengan kelakuan. Wal ittisal wa tikrar bil syurb wal mata. Okey, wa yang bagi niyyah fi sadaqat. Okey, niat mesti. Dalam bab sedekah kena niat. Wa qada'i hawaijin nas. Menunaikan hajat orang kena niat kerana Allah Taala, ya. Wa iyadatil marda, melawat orang sakit. Orang kafir pun ziarah orang sakit. Kita orang Islam ziarah orang sakit dengan niat. Niat kerana Allah.
واتباع الجنائز وابتداء السلام ورده وتشميت العاطس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإجابة الدعوة وحضور في مجلس العلم والأذكار وزيارة الأخيار والقبور والنفقة على الأهل والضيفان وإكرام أهل الود والفضل وذوي الأرحام ومذاكرة العلم والمناظرة وتكراره وتدريسه وتعلمه وتعليمه ومطالعته وكتابته وتصنيفه والفتوى والقضاء وإماطة الأذى عن الطريق buang kesakitan daripada jalan والنصيحة والإعانة على البر والتقوى وقبول الأمانات وأدائها ما أشبه ذلك. Semua itu ni contoh-contoh yang sepatutnya ada niat. Hatta yang bagi lahu idza arada an yakul, walaupun melakukan benda yang adat, makan, niatlah kerana Allah, untuk ibadat, untuk kekuatan melakukan ketaatan, dapat pahala. Au yashrab au yanam, an yaqsuda bi taqawi ala taatillah, dia kena niat at-taqawi, untuk mendapat kekuatan untuk melakukan ketaatan. Wa irahatil badan, merehatkan tubuh apabila dia tidur. Yang syatali ta'ah, supaya dia cergas untuk melakukan ketaatan. Wa kadzalika arada jima'a zaujati, begitu juga ketika menyetubuhi isteri, banyak niat di sana. An yaqsuda imtisala qawli ta'ala wa ashirunna bil ma'ruf, layanlah isteri dengan baik. Wa isaluha haqqaha, menyampaikan hak kepada isteri. Wa tahsila waladin salih, untuk dapat anak yang baik. Ya'budullaha wa i'fafaz zawjah, dan supaya isteri menjaga maruah, dengan sebab telah ditunaikan hak nafsunya dengan cara yang halal. Wa i'fafa nafsih, dan jaga maruah diri sendiri juga, supaya berlaku di tempat yang halal. Wa siyanataha min at-tatallu'il haram, jaga diri daripada mengintai yang haram. Wal fikri fihi, berfikir tentang yang haram. Au mukabadatil masyaq bis sabri, ataupun menanggung kepayahan dengan sabar. Wahadha, jadi itu telah dihilangkan dengan sebab persetubuhan yang halal. Jadi semua ini diniatkan. Wahadha makna qaul ta'ala wa fi bud'i ahadikum sadaqah, ya, pada persetubuhan seseorang kamu dengan isterinya itu ada sedekahnya. Wa kadzalika yanbaghi liman ya'malu hirfatan yanfa'ul muslimin mimma huwa fardu kifayatin an yaqsuda iqamata fardul kafiyah. Begitu juga apa-apa kerja yang berguna kepada orang Islam, apatah lagi perkara itu fardu kifayah, yang dia saja boleh buat mewakili orang. Inilah macam doktor di hospital, jururawat, petugas-petugas kesihatan, ya. Niat molek yaqsuda iqamata fardil kifayah, niat dia menunaikan fardu kifayah. Wa naf'al muslimin, niat dia mendatangkan manfaat kepada orang Islam. Kazira'ah, seperti bertani, tujuannya supaya orang lain kenyang, orang lain cukup makan, kerajaan ada security kesihatan, security keselamatan dari segi pemakanan atau sumber pemakanan. Minal hirafi allati hiya qawamu 'aisyil muslimin. Kemudian sikit lagi, ya. Wadhabitu, ya. Bihusul niyah was-sawab 'alaiha. Jadi apakah dia panduan, kaedah yang boleh dibuat untuk dapat niat dan pahala di atas niat? Annahu mata qasada bil amali imtithala amri syar'i wa bitarkihi al intihaa bi nahyi syar'i kanat hasilatan musiban 'alaiha wa illa fala. Kalau dia niat dengan sesuatu amalan untuk patuh perintah syarak, dan dia niat dengan meninggalkan satu amalan untuk meninggalkan larangan syarak, maka dapatlah pahala. Kalau tidak, tak ada pahala. Wa illam yaqsud zalik kana amalan bahimiyah. Kalau tidak, dia hanyalah amalan kebinatangan. Maksudnya amalan adat sahaja. Makan adat, minum adat, tidur adat, bukan ibadat semua tu. Persetubuhan adat, maka ini amalan bahimian, dia kata, kebinatangan. Maknanya binatang pun sama, tak ada niat. Walihadza qala as-salafu al-a'malul bahimiyah ma umilat bighairi niyah. Salaf dulu ada bahasa dia. Dia kata amalan kebinatangan ialah amalan yang dilakukan tanpa niat.
wa'lam anna su'al Allah Ta'ala wa muhasabatahu innama yaqa'u yawmal qiyamati ala mukhalafatil wasaili wal maqasidil syar'iyyah. Ketahuilah, memohon kepada Allah dan bermuhasabah itu berlaku pada hari kiamat kerana menyanggahi jalan dan tujuan syarak. Wa in'amahu wa ifdalahu innama yaqa'u ala muwafaqatihi, ya. Sebaliknya Tuhan bagi nikmat, Tuhan bagi kurnia kerana berbetulan dengan tujuan dan maqasid syarak. Wa niyyatu wasilatun li syar'i wa maqsudah. Jadi niat itu adalah wasilah untuk syarak dan dia juga maksudah, dia juga dimaksudkan, maknanya ditujuankan. Wal a'malu qad takunu wasilatan wa qad takunu maqsudah. Amalan kadang-kadang wasilah, kadang-kadang maksudah. Macam wuduk wasilah, sembahyang maksudah. Wa qad yakunu hadza wa hadza. Kadang-kadang dia juga wasilah, dia juga maksudah. Wa kullu wasilatin maqsudah ila ma dunaha wasilatun binisbati ila fawqaha. Sesuatu wasilah kadang-kadang dia maksud kepada yang sebelumnya, dia juga wasilah kepada yang atasnya. Tak apalah, tiga semua ni. Wa dukhulul jannah la yaqam illa bi rahmatillah. Ya, masuk syurga tidak berlaku melainkan dengan rahmat Allah. Wa darajatu fiha bil amal, dan tingkatan-tingkatan dalam syurga pula berlaku dengan amalan. Wal khulud bin niyah, kekal amalan, kekal dalam syurga pula ialah dengan niat. Wal kullu mabda'uha wa intihauha wa ta'alluquhu raji'un ila fadlillah. Permulaan, penghujung dan kaitannya pulang kepada kurnia Allah juga. Al-ilahil khaliqi wal amiri tabaraka Allahu rabbul alamin. Jadi saya rasa selesailah kita pembacaan hadis pertama, yang merupakan hadis hukum dalam kitab Taharah, tapi sebenarnya dia hukum kepada semua bab lah akan datang pun. Jadi sekarang itulah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya, Ustaz. Jangan lupa isi kehadiran Melaka tu. Terima kasih banyak, Ustaz.